Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk prinsip keabadian tenaga. Okey. Ini adalah prinsip keabadian tenaga. Apa itu prinsip keabadian tenaga? Okey. Jadi prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi hanya boleh berubah bentuk. Jadi tenaga ini kita tak boleh cipta, okey, kita tak boleh cipta dan kita tak boleh musnah. Tenaga tidak akan musnah, tapi tenaga ini hanya akan berubah bentuk daripada satu jenis tenaga ke bentuk tenaga yang lain, ke jenis tenaga yang lain. Okey, jadi di sini contoh yang dibagi adalah sistem ayunan. Contohnya adalah ayunan bandul ringkas, okey, dan juga yang kedua ayunan spring ayunan spring berbeban. Spring yang kita gantungkan beban dan spring itu akan bergerak macam buaian. Okey, jadi ada dua jenis sistem ayunan di sini. Jadi kedua-dua sistem ayunan ini dia akan sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga antara tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik. Okey, itu untuk bandul ringkas. Kalau untuk ayunan spring berbeban, tenaganya sentiasa berubah antara tenaga keupayaan kenyal dengan tenaga kinetik. Okey, tenaga yang berguna. Apa itu tenaga yang berguna? Tenaga yang berguna adalah tenaga yang dalam bentuk yang mudah diubah kepada bentuk yang lain untuk melakukan kerja. Jadi tenaga yang berguna ini, tenaga ini asalnya dia mudah kita ubah. Okey, contohnya adalah tenaga kimia tersimpan dalam bahan api fosil. Okey, tenaga kimia yang ada dalam bahan api fosil contohnya adalah arang batu, petroleum. Tenaga kimia yang ada dalam petroleum ini kita panggil tenaga yang berguna. Kenapa? Sebab tenaga kimia yang ada dalam petroleum ini mudah ditukar kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya dengan cara pembakaran bahan api fosil. Jadi kalau kita bakar diesel, bakar petroleum, okey, dia akan menyala menghasilkan tenaga cahaya dan dia menghasilkan tenaga haba. Jadi mudah. Okey, jadi tenaga yang berguna adalah tenaga yang ada, tenaga yang dalam bentuk yang mudah diubah. Okey, dia mudah diubah. Jadi bila dia mudah diubah, kita panggil dia tenaga yang berguna. Okey, okey, contoh. Okey, ini contoh ayunan bandul yang saya beritahu tadi, ayunan bandul. Jadi ayunan bandul, okey dia akan bergerak. Okey, ini tempat asal. Okey, ini tempat asal bila kita gantung, bandul akan kekal di sini. Jadi untuk menjadikan bandul ini berayun, kita akan tarik ke tepi. Okey, kita akan tarik sampai satu ketinggian. Okey, kita akan tarik ke sini. Okey, jadi ini tempat asalnya lah. Okey, ini tempat asal dia. Jadi kita akan lepaskan. Jadi bila kita letak di sini, okey, ini saya terangkan. Okey, kita letak di sini, kemudian kita akan lepaskan dan bandul ini akan berayun semula ke bawah. Okey, kedudukan yang minimum di sini. Nak turun bawah lagi tak boleh lah sebab kita dah gantung. Jadi ini kedudukan paling minimum dan dia naik semula ke sebelah sini sampai satu ketinggian. Dia akan turun semula, kembali semula ke sini dan teruskan berayun. Okey, ini ayunan. Jadi daripada si X ke Y ke Z, kembali semula ke Y, kembali semula ke X. Ini kita panggil satu ayunan lengkap. Okey, apa yang berlaku apabila bandul ini berayun? Okey, ingat tadi ya. Okey, kita bermula dengan X, pergi ke Y, kedudukan kita panggil kedudukan apa sebelum ni? Kedudukan keseimbangan. Okey. Kemudian pergi kepada Z, kemudian balik kepada Y dan balik semula kepada X. Okey, sekarang kita lihat. Pada kedudukan X, okey, tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti adalah maksimum. Kenapa? Pada ketinggian maksimum. Situ last yang kita pegang dia. Okey, yang kita nak lepaskan dia, itu kita panggil ketinggian maksimum. Jadi dia mempunyai tenaga keupayaan graviti yang maksimum. Okey, kemudian tenaga kinetik pada kedudukan X tadi adalah sifar. Kenapa sifar? Sebab ladung tadi tak bergerak, pegun. Jadi kelajuannya adalah sifar. Jadi bila kelajuan sifar, tenaga kinetik adalah sifar. Okey, macam mana? Kenapa bila kelajuan sifar, tenaga kinetik sifar? Ingat formula tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Jadi bila V ini kosong, yang lain jawapan akan jadi kosong. Okey, kemudian dari X, okey, ini X, dia bergerak ke Y. Okey, dia bergerak ke Y.
Okey, dari kedudukan X ke kedudukan Y, okey, ketinggian ladung dari atas ke bawah, okey, berkurang. Jadi, ketinggian ladung berkurang. Jadi, bila ketinggian ladung berkurang, tenaga keupayaan graviti ladung juga berkurang. Okey. Apa jadi pada tenaga kinetik? Okey, tenaga kinetik ladung bertambah sebab kelajuan semakin bertambah. Okey, bila dia mula bergerak daripada X, nak bergerak ke Y, dia akan bermula dari kosong. Dan makin lama dia turun, dia akan jadi semakin laju. Jadi tenaga kinetik juga bertambah sebab kelajuan ladung bertambah. Okey, pada kedudukan Y, okey, tenaga keupayaan graviti adalah minimum. Okey, kenapa? Sebab ini kedudukan paling rendah. Kedudukan paling rendah, ketinggian pada kedudukan minimum. Okey, jadi tenaga keupayaan graviti ini minimum. Tapi tenaga kinetik adalah maksimum. Kenapa? Dia bergerak paling laju di sini. Okey, tak boleh pergi lagi laju dah. Okey, paling laju di sini pada Y. Okey, jadi tenaga kinetik adalah maksimum. Okey, kemudian pada kedudukan Y, bila dah sampai pada kedudukan Y, okey, sekarang dia stop pada kedudukan Y. Okey, inilah saya dah terangkan tadi pada kedudukan Y, sorry. Okey, dari Y, dia akan bergerak ke Z. Okey, jadi dari kedudukan Y, semasa dari Y ke Z, okey, kedudukan ketinggian ni semakin bertambah. Jadi tenaga keupayaan graviti ladung bertambah. Okey, kenapa? Ketinggian ladung bertambah. Okey, tenaga kinetik pula. Okey, tenaga kinetik semakin berkurang. Okey, kenapa? Kelajuan ladung berkurang. Okey, kamu bayangkan kamu nak naik bukit lah. Okey, kereta naik bukit, makin lama akan jadi makin perlahan. Kalau kita tak tekan brake, tak tekan brake, tak tekan pedal minyak, tak tambah kelajuan, okey, dia akan makin lama makin perlahan. Okey, jadi tenaga kinetik akan berkurang. Okey, dari Y ke Z ini makin lama makin berkurang sehinggalah dia mencapai tenaga kinetik kosong, iaitu pada kedudukan Z. Okey, pada kedudukan Z, okey, pada kedudukan Z tadi di sini, okey. Sorry. Okey, pada kedudukan Z, okey, pada kedudukan Z, tenaga kinetik adalah sifar. Sebab makin lama makin perlahan hingga dia menjadi sifar. Okey, ini sifar. Okey, sebab ladung dah berhenti bergerak pada Z. Okey, tenaga keupayaan graviti pula maksimum. Kenapa? Ketinggian adalah maksimum. Okey, pada ketinggian maksimum di sini. Okey, dari Z, okey, dia akan turun semula ke Y. Jadi dari Z ke Y, ketinggian ladung semakin berkurang. Jadi tenaga keupayaan graviti juga berkurang. Okay, kelajuan ladung pula dia akan bertambah. Jadi tenaga kinetik ladung juga bertambah. Okey, kemudian dia berhenti pada Y. Okey, lihat Y. Dia akan ambil semula tadilah. Okey, dia akan ulang semula. Tenaga kinetik adalah maksimum. Tenaga keupayaan graviti adalah minimum. Kemudian dari Y ke X. Okey, ketinggian bertambah. Jadi ketinggian bertambah, tenaga keupayaan graviti bertambah. Okey, kelajuan berkurang, tenaga kinetik ladung berkurang. Okey, pada X, bila dah sampai pada X, tenaga kinetik adalah sifar sebab ladung pegun tidak bergerak. Tenaga keupayaan graviti adalah maksimum sebab ladung pada ketinggian maksimum. Okey, boleh? Okey, itu adalah sistem ayunan bandul. Okey, sekarang ni sistem spring berbeban. Okey, ayunan spring berbeban. Kita ada spring, kita gantungkan dengan beban. Okey, kalau kita tak gerakkan, dia akan stay saja di sini. Jadi kalau kita gerakkan, okey, dia akan berayun. Okey, sama seperti bayi di dalam buaian. Okey, adik kamu letak dalam buai. Jadi kalau kita biarkan saja di situ, dia tidak berayun. Kita perlu gerakkannya. Okey, pada Y ini adalah kedudukan keseimbangan. Okey, pada kedudukan keseimbangan. Jadi macam mana kita nak buatkan dia berayun? Kita akan turunkan dia ke bawah. Okey, kita akan turunkan dia ke bawah. Dari bawah ini, itu X, baru kita akan lepaskan. Jadi dia akan naik ke atas pada kedudukan Y. Dia sambung lagi sampai Z. Okey, kemudian dia akan turun semula ke Y dan turun semula ke X. Okey, itu satu ayunan satu ayunan lengkap. Okey, masih sama X, Y, Z. Jadi kita lihat apa yang berlaku. Jadi pada kedudukan X, kedudukan yang di bawah ini X, okey, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum. Kenapa tenaga keupayaan kenyal maksimum? Okey, sebab spring ini
Okey, ini panjang asal spring. Okey, pada kedudukan Y, ini panjang asal spring. Bila kita tarik kepada X, okey, pemanjangan ini bertambah. Okey, pemanjangan ini bertambah. Okey, beza daripada jarak daripada kedudukan seimbangan dengan X ini bertambah. Jadi tenaga keupayaan kenyalnya adalah maksimum. Okey, sebab spring diregangkan dengan paling banyak. Okey. Tenaga kinetik pula sifar. Kenapa? Spring pegun, dia tak bergerak. Okey. Kemudian bila dilepaskan, X bergerak ke Y, apa yang berlaku? Tenaga keupayaan kenyal berkurang. Kenapa? Sebab spring dah kurang diregangkan. Okey, dia dah kurang regang. Dia nak kembali ke panjang asal. Okey, tenaga kinetik bertambah sebab kelajuan spring bertambah. Okey, bila dah sampai pada Y, okey, tenaga keupayaan kenyal adalah minimum. Kenapa? Spring pada kedudukan keseimbangan. Okey, tenaga kinetik adalah maksimum, kelajuan spring adalah maksimum. Okey, kemudian dari kedudukan Y, okey, ini inersia pula. Okey, daripada kedudukan Y dia akan bergerak ke Z. Okey, dia akan teruskan bergerak. Sorry, dah hilang pula. Okey, dari kedudukan Y ke Z, daripada kedudukan Y ke Z, tenaga keupayaan kenyal bertambah. Kenapa? Jarak daripada Y ke X, Y ke Z ini ada. Okey, ini ada. Jadi spring akan termampat. Jadi bila dari Y nak bergerak ke X, spring akan termampat. Jadi bila spring termampat, okey, tenaga keupayaan kenyal bertambah. Okey, tenaga kinetik berkurang sebab kelajuan spring semakin berkurang. Jadi spring sini dia makin laju sampai sini dia nak naik ke Z tu dia semakin berkurang. Okay, bila dah sampai pada Z, okay, tenaga keupayaan kenyal adalah maksimum. Kenapa? Spring paling termampat. Dia termampat dengan maksimum pada Z. Jadi, tenaga kinetik adalah sifar. Spring adalah pegun. Okay, dari Z tadi dia akan turun semula ke Y. Jadi, turun semula ke Y, tenaga keupayaan kenyal berkurang. Kenapa? Spring dah kurang termampat. Okay, dia nak kembali ke panjang yang asal. Jadi, dah semakin kurang termampat. Tenaga kinetik bertambah. Okey, pada kedudukan Y sama je lah. Okey, tenaga keupayaan kenyal minimum, tenaga kinetik maksimum. Okey, dari Y ke Z, okey dari Y ke X pula. Okey, dia dah jadi regang ni. Ini asal. Sekarang nak regang semula. Jadi dari Y ke X, tenaga keupayaan kenyal bertambah sebab spring diregangkan. Okey, tenaga kinetik berkurang sebab kelajuan spring semakin berkurang. Okey, sehinggalah disampai pada kedudukan X iaitu tenaga kinetik adalah sifar. Okey, dan tenaga kenyal adalah maksimum. Kenapa? Spring paling banyak diregangkan. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kita lihat perubahan tenaga kinetik dan tenaga keupayaan bagi suatu sistem yang tertutup. Okey, dalam satu sistem tertutup, perubahan tenaga antara tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik dia mematuhi prinsip keabadian tenaga. Maksudnya apa? Maksudnya 100% tenaga keupayaan kenyal dia akan diubah kepada tenaga kinetik dan vice versa. Okey, itu dalam sistem yang tertutup. Okey. Jadi jumlah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik dalam satu sistem ayunan tertutup adalah mala. Okey, contohnya adalah kalau katakan tenaga kinetik, okey, tenaga kinetik campur dengan tenaga keupayaan kenyal adalah 100. Okey, katakan 100. Jadi pada kedudukan ayunan bandul dari X tadi, dia pergi pada Y, dia pergi pada Z. Okey, kan? Okey, daripada kedudukan sini, okey, pada kedudukan sini, tenaga kinetik adalah kosong. Tenaga keupayaan graviti adalah maksimum. Jadi, kalau totalnya 100, ini adalah 100. Jadi, bila turun ke bawah, tenaga keupayaan akan berkurang dan yang kurang itu akan jadi tenaga kinetik. Jadi, pada kedudukan ini pula, kinetik 100, keupayaan adalah kosong. Okey, ini dalam sistem tertutup. Okey, dalam sistem tertutup. Okey, jadi untuk pengiraan dan sebagainya, ini saya dah terangkan juga tadi. Saya dah terangkan. Okey, jadi kalau kita lukis graf, dia akan jadi macam ni. Okey, dia sentiasa terbalik. Okey, dia sentiasa berkurang. Jadi dari katakan ini adalah negatif A. Jadi tenaga kinetik pada negatif A adalah
Ini tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah kosong. Tenaga keupayaan graviti adalah maksimum. Jadi bila dia turun, tenaga keupayaan akan berkurang, tenaga kinetik akan bertambah. Okey, di sini dia sama. Okey, kemudian ini semakin bertambah, ini semakin berkurang hingga dia mencapai sini kosong. Okey, tenaga keupayaan kosong tapi tenaga kinetik maksimum. Jadi hasil tambahnya ini adalah hasil tambah. Okey, hasil tambah tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan. Jadi jumlah tenaga tadi adalah mala. Okey, ini dalam bentuk graf. Okey, berdasarkan prinsip keabadian tenaga, tenaga boleh berubah bentuk, okey. Tetapi dalam sistem yang tak tertutup, kalau dalam kehidupan kita, kita jarang jumpa sistem bertutup. Kebanyakannya bukan sistem bertutup. Jadi sebahagian kecil tenaga akan hanya sebahagian kecil tenaga ditukarkan menjadi tenaga yang berguna. Okey, jadi sebahagian besar pula ditukar menjadi tenaga yang tidak berguna. Contohnya adalah tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Okey, tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Jadi bila benda bergeser, okey, tenaga yang diberikan ini akan diubah kepada tenaga yang tak berguna, iaitu geseran. Okey, jadi geseran ini akan menghasilkan haba lah. Okey. Jadi, sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar yang bertindak. Contohnya adalah geseran. Jadi, maka tenaga haba tidak akan terhasil dalam suatu sistem tertutup. Jadi, dalam sistem tertutup, tak ada tenaga haba yang dihasilkan sebab dia 100% diubah kepada tenaga yang berguna. Okey? Jadi, kalau kata main roller coaster pun, lama-lama yang bahagian yang bergeser dengan landasan ini akan jadi panas. Jadi tenaga diubah kepada tenaga haba. Okey, contoh. Okey, ini contoh. Okey, contoh ini kita anggap bahawa sistem ini adalah tertutup. Okey, rajah menunjukkan sebuah pistol mainan. Panjang spring dalam pistol adalah 30. Asalnya panjangnya adalah 30 mm. Okey, jika daya 5 Newton digunakan untuk memampatkan spring sehingga menjadi panjang 50. Okey, dari 30 dia menjadi panjang 50. Jadi dia perbezaan adalah 250 mm. Jadi ini adalah X, iaitu pemanjangan spring. Okey, ataupun mampatan spring. Okey. Hitung kelajuan maksimum bola plastik yang berjisim 50 gram semasa bola itu ditembak keluar dari pistol. Okey, nyatakan satu anggapan. Okey, satu anggapan yang dibuat. Okey, apa anggapan yang kita nak buat? Kita anggap sistem ini adalah sistem tertutup. Sebab kita tak nak kira tenaga keupayaan yang bertukar kepada tenaga haba. Kita hanya nak kira 100% tenaga keupayaan daripada spring ini ditukarkan kepada tenaga kinetik. Jadi kita abaikan tenaga haba. Sepatutnya akan ada tenaga haba yang terhasil sebab berlaku geseran. Okey, jadi kalau pistol pun memang akan panas. Okey, sebab dia tenaga haba dari geseran itu terhasil. Okey, jadi kita ada okey, kita teruskan. Okey, kita ada tenaga keupayaan graviti menyatakan tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik bola plastik. Jadi ini adalah formula tenaga keupayaan kenyal, ini adalah formula tenaga kinetik. Jadi F dia dah bagi tadi daya 5 Newton. Jadi kita gantikan 5 Newton. Okey, X pula dia bagi 250 mm. Ini kena tukar kepada meter. Jadi nak tukar kepada meter, kita kena bahagi dengan 1000. Itulah sebabnya kita bahagi dengan 1000. Okey, itu di sebelah kiri. Di sebelah kanan pula 1/2 M. M dia bagi 50 gram. Okey, bola itu berjisim 50 gram. Kenapa kita kira jisim bola? Sebab bola yang bergerak. Okey, jadi jisim bola mesti tukar kepada kg, kita bahagi dengan 1000. Okey, V kuasa 2 ini yang kita nak cari hal laju. Okey, jadi kamu ubah-ubah equation, kamu akan dapat V sama dengan 25. Nak saya tunjuk ke macam mana kira? Kamu kiralah sendiri. Okay, kamu kiralah sendiri V kuasa 2 sama dengan 1/2 darab dengan 5 darab dengan 250 bahagi dengan 1000 darab dengan 1000 bahagi dengan 50. 1000 dengan 1000 hapus. Ini 1, ini
25, 50. Okey. 1, 25. Betul tak ni? Mana saya salah? Okey, ini. Mana tadi? Okey, ini potong. Tekanlah kalkulator. Okey, tekan kalkulator ya. Okey, 25 bahagi 2. Oh, salah. Salah kira 25 bahagi 2 pula. Okey. Kamu kira kalkulator lah ni. Okey, kamu kira kalkulator. Jadi kamu akan dapat 25. Okey, kamu kira kalkulator dapat 25. Okey. Okey, jadi in 25 ini adalah V kuasa 2. Kita nak V. Jadi kita letak punca kuasa 2 untuk 25. Jawapannya adalah 5. Okey, ini saya salah sini. Ini salah ni. Sampai sini salah. 50 sini 50. Jadi kamu buatlah. 5 darab 50 bahagi 2. Okey, nanti kamu akan dapat 25. Kiralah sendiri guna kalkulator. Guna kalkulator kira yang ni. Okey, jadi ini anggapan yang kita buat iaitu tiada kehilangan tenaga ke persekitaran. Ini anggapan yang kita buat. Jadi kalau ikut yang sebenarnya, kita tak akan dapat kelajuan 5 meter per saat. Kenapa? Sebab sebahagian tenaga akan hilang kepada tenaga haba. Kita akan dapat banyak ni. Okey? Jadi ini anggapan yang kita buat sahaja. Okey? Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.